Okey, untuk langkah pertama ialah pernyataan masalah. Ali membina sebuah kolam di halaman rumahnya. Ali ingin memasang jubin di lantai kolam tersebut, namun tidak pasti cara yang terbaik untuk mengira jumlah jubin yang diperlukan. Ali ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, pilih jubin A yang mempunyai saiz kecil dengan sisi 40 cm dengan harga lebih murah, iaitu RM3 sekeping. Pilihan yang kedua, pilih jubin B yang mempunyai saiz besar dengan sisi 60 cm dengan harga lebih mahal, iaitu RM6 sekeping. Okey, situasinya ialah Ali ingin memastikan kos yang dikeluarkan adalah optimum dan menjimatkan. Oleh itu, pilihan manakah yang lebih berpatutan untuk Ali? Berikut adalah saiz kolam Ali, iaitu lebarnya 400 cm dan panjangnya pula ialah 490 cm. Untuk saiz setiap jubin terbahagi kepada dua, iaitu jubin A iaitu dengan lebarnya 60 cm dan panjangnya 60 cm. Manakala bagi jubin B pula ialah 40 cm dan panjangnya 40 cm. Langkah yang seterusnya ialah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Lebar kolam Ali adalah 400 cm. Panjang kolam Ali pula adalah 490 cm. Panjang dan lebar satu jubin adalah 40 cm dan Ali mahu pasang jubin di seluruh lantai kolam. Ali merupakan orang yang membentangkan kos. Oleh itu, tentukan beza bilangan jubin segi 4 dengan sisi 40 cm dan sisi 60 cm yang diperlukan bagi lantai kolam yang berukuran lebar 400 cm dan panjang 450 cm, dan tentukan beza harga yang diperlukan bagi jubin sisi 40 cm dan jubin sisi 60 cm untuk memenuhi ruang lantai kolam. Tentukan pilihan jubin yang manakah lebih menguntungkan. Langkah yang ketiga ialah membuat andaian dan mengenal pasti pembeli ubah. Untuk andaian, jubin dipasang secara rapat dan tidak mempunyai jarak yang ketara. Jubin yang dipasang adalah jenis yang sama. Jubin dipasang oleh pekerja profesional. Jubin yang sampai adalah dalam keadaan baik dan tidak rosak. Saiz potongan bagi setiap jubin di kilang adalah seragam. Untuk pemboleh ubah, S1 saiz bagi jubin A, S2 saiz bagi jubin D, P1 harga bagi jubin A, P2 harga bagi jubin B, N1 jumlah bilangan bagi jubin A, N2 jumlah bilangan bagi jubin B. S ialah beza harga dalam ringgit yang dibayar bagi membeli sejumlah bilangan jubin A berbanding dengan sejumlah bilangan jubin B. Langkah yang seterusnya ialah aplikasi automatik untuk menyelesaikan masalah. Ali tidak boleh untuk membahagi jumlah luas lantai kolam secara terus dengan jumlah luas jubin bagi kedua-dua jubin A dan jubin D. Hal ini kerana sisi jubin A adalah sama, iaitu 40 cm, dan sisi jubin D pula adalah sama, iaitu 60 cm. Ini menjadikan jumlah luas yang dibahagi dengan jumlah jubin tidak dapat dibahagi dengan tepat. Untuk bilangan yang diperlukan bagi jubin A, sebagaimana kita tahu, ruang kolam mempunyai lebar 400 cm dan panjangnya ialah 450 cm. Kita juga tahu bahawa jubin mempunyai dua sisi panjang yang sama, iaitu 40 cm. Oleh itu, kita boleh dapat luas jubin 40 darab 40 sama dengan 1600 cm persegi. Okey. Lebar kolam jubin yang diperlukan kita boleh dapat dengan kiraan 400 cm bahagi 40, iaitu lebar ruang kolam bahagi dengan lebar jubin. Kita akan dapat 10 jubin untuk lebar, manakala untuk panjang kolam jubin yang diperlukan pula ialah 490 bahagi 40, iaitu panjang kolam bahagi dengan panjang jubin. Kita akan dapat
12.25 kita keluarkan jadilah 12 jubin yang diperlukan. Maka panjang yang ditutupi jubin kita boleh dapat dengan 12 darab 40 iaitu 480. Untuk jubin A kita dapat 12 jubin untuk panjang lantai. 12 jubin hanya boleh meliputi kawasan bagi 480 cm dengan kiraan 12 darab 40 cm. Hal ini menjadikan terdapat lebihan kawasan yang tidak dapat ditutupi jubin. Lebihan panjang lantai adalah 490 tolak 480 cm samaan 10 cm. Seperti yang gambar rajah telah disediakan, kuning merupakan kawasan lebihan perlu guna jubin yang dipotong. Okey, jadi kita boleh dapat sini luas bagi kawasan yang dapat ditutupi jubin adalah 12 jubin di panjang darab 12 jubin di lebar. Kita akan mendapat 120 keping jubin. Manakala luas bagi kawasan lebihan kuning adalah 10 darab 400 cm, kita akan mendapat 4000 cm persegi. Itu jubin diperlukan di kuning adalah 4000 bagi 1600, iaitu luas bagi kawasan lebihan kuning bahagi dengan luas jubin. Maka kita akan mendapat 25, kita gunakan akan mendapat bersamaan dengan 3 jubin. Maka bilangan yang diperlukan bagi jubin A ialah 123 jubin. Seterusnya ialah bilangan yang diperlukan bagi jubin B pula. Sebagaimana kita tahu, maklumat kolam tetap sama, tapi yang berbezanya ialah jubin yang mempunyai dua sisi yang sama iaitu 60 cm. Oleh itu, luas jubin yang kita boleh dapat 60 darab 60 bersamaan 3600 cm persegi. Oleh itu, lebar kolam jubin yang diperlukan ialah 400 bahagi 60, iaitu lebar kolam bahagi dengan lebar jubin. Kita akan dapat 6.67 bersamaan dengan 6 jubin yang diperlukan. Manakala untuk panjang kolam jubin yang diperlukan ialah 490 bahagi dengan 60, iaitu panjang kolam bahagi dengan panjang jubin. Kita akan mendapat 8.17 digunakan bersamaan dengan 8 jubin yang diperlukan. Manakala untuk panjang yang ditutupi jubin pula ialah 8 darab 60 bersamaan dengan 480 cm, dan lebar yang ditutupi jubin pula ialah 6 darab 60 cm. Dan jawapannya adalah 360 cm. Okey, sekarang kita tengok pula yang seterusnya. Okey, daripada yang tadi, jubin B juga akan menghasilkan kawasan lebihan yang perlu menggunakan jubin yang dipotong. Okey, kita lihat dalam gambar rajah tersebut, kawasan yang berwarna hijau ialah kawasan lebihan yang perlu menggunakan jubin yang akan dipotong. Jadi, untuk kira bilangannya, kita perlu kira dulu berapa luas kawasan yang akan ditutupi jubin, iaitu yang tidak dipotong. Okey, kita darabkan 6 jubin lebar darabkan dengan 8 jubin untuk panjang sama dengan 48 keping jubin. Okey, sekarang ni kita kira pula luas kawasan berwarna hijau, iaitu kawasan lebihan tadi, iaitu 10 cm darab dengan 400 cm sama dengan 4000 cm. Jadi 4000 cm ini adalah luas bagi kawasan hijau yang pertama, iaitu lebar lantai tadi. Jadi jubin yang diperlukan di kawasan tersebut ialah 4000 bahagi dengan 3600, dapatlah 1.11, maka sama dengan 2 jubin yang diperlukan. Okay, seterusnya kawasan yang hijau yang bahagian panjang tu pula, kita kira luas kawasan dia ialah 40 cm darab dengan 480 sama dengan 19200 cm kuasa 2. Jadi daripada luas kawasan tu, jubin yang diperlukan untuk kawasan hijau tadi untuk bahagian panjang ialah
19,200 bahagi dengan 3,600 sama dengan 5.33 sama dengan 6 keping jubin. Jadi untuk jumlah jubin yang diperlukan di kawasan hijau, iaitu kawasan lebihan yang memerlukan jubin yang dipotong tadi, kita hanya memerlukan 8 jubin sahaja untuk memenuhi ruangan tersebut. Maka jumlah bilangan jubin B yang diperlukan adalah 48 tambah dengan 8 sama dengan 56 jubin B. Oleh itu, kesimpulan kita boleh dapat di sini ialah harga bagi jumlah bilangan jubin A kita boleh dapat dengan kiraan 123 keping jubin A darab dengan RM3 bersamaan dengan RM369. Manakala harga bagi jumlah bilangan B pula kita boleh dapat dengan kiraan 56 keping jubin B darab dengan RM6 bersamaan dengan RM336. Jadinya, apabila Ali membeli jubin B untuk akte kolamnya, Ali dapat berjimat banyak, iaitu sebanyak RM33 yang kita dapat melalui RM369 tolak RM336. Selepas menyelesaikan masalah, kita perlulah menentusahkan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Oleh itu, model matematik yang dapat dihasilkan adalah seperti berikut. S sama dengan dalam kurungan P1 darab N1 tutup kurungan tolak kurungan P2 darab M2 tutup kurungan. Contoh penggunaan model, Ali perlu beli 123 keping darab RM3 tutup kurungan tolak 56 keping darab RM6 tutup kurungan. Oleh itu, kesimpulan kita dapat semakin bertambah nilai S, iaitu jumlah harga bagi kedua-dua jubin, semakin banyak Ali dapat jimat kos. Seterusnya ialah memurnikan model matematik. Dalam model ini, kita andaikan bahawa pekerja yang melakukan proses pemasangan adalah profesional dan jubin yang sampai adalah dalam keadaan yang baik. Hal ini mungkin tidak benar kerana boleh berlaku pekerja tersalah potong dan jubin yang sampai adalah rosak atau telah pecah. Maka model matematik baharu diperlukan jika bilangan jubin yang diperlukan bertambah. Langkah yang akhir sekali ialah melaporkan dapatan. Berikut merupakan laporan dapatan. Yang pertama, Ali dapat berjimat sekiranya Ali membeli jubin B walaupun ia bersaiz besar dan berharga lebih mahal berbanding jubin A kerana Ali tidak perlu beli dalam kuantiti yang banyak bagi memenuhi ruang lantai kolamnya. Maka model ini dapat membantu memotong kos Ali. Yang kedua, dalam model ini, faktor corak susunan tidak diambil kira. Adakah Ali mahu sekiranya jubin yang dipotong untuk diletakkan di kawasan lebihan seperti yang telah dinyatakan disusun secara rawak kerana saiznya berbeza? Model ini tidak mempertimbangkan soal kecantikan dan susun. Okey, setakat itu sahaja daripada kami. Kami harap anda semua boleh mendapat manfaat daripada apa yang kami bentangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.